Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan buat latih diri 7.5. Jadi dia bagi rajah jejari AB. Okey, ni roda jejari dia berserenjang dengan garis tangent kepada bulatan. Jadi ni garis tangent kepada bulatan. Jadi kalau garis tangent memang bersudut 90 lah persamaan tangent. Okey. Jadi dia bagi persamaan tangent adalah yang ni. Dia nak suruh cari persamaan bagi jejari. Kita kena cari persamaan AB. Okey. Jadi ni adalah A ke B. Okey. So kita nak cari persamaan yang ni. Nak cari persamaan ni kita kena ada M dia dulu. M dia berapa? So kita tak ada kita tak cukup maklumat nak cari M, kena ada 2 titik sekurang-kurangnya. Jadi kita ada 1 je. So kita minta bantuan garisan sebelah, jiran sebelah. Okay, jadi garisan ni dia ada persamaan yang penuh. So kita minta bantuan dia untuk dapatkan M. Okay, hubungan dia berserenjang. Bila dia berserenjang atau selari, boleh minta tolong. Sebab kalau selari, kecerunan sama. Kalau serenjang, kecerunan dia, ingat yang cikgu ajar, tab tuta, terbalik atas bawah, tukar tanda. Okay, jadi kita pindahkan X ke sebelah sana. Okey, jadi 2Y sama dengan negatif 3X tambah 48. Okey, kita tak nak Y. So, semua sekali kita bahagi dengan 2. Bahagi Y pula. Per 2. Kita tak nak 2. So, kita nak Y sahaja. Bahagi 2 semua sekali. Jadi, Y sama dengan negatif 3/2X tambah 24. Okey. Jadi cikgu buat 1/1 bahagi 2 ni sebab apa? Sebab biasa pelajar kalau tak buat macam ni, yang belakang ni dia tertinggal nak bahagi. Okey, seterusnya bila kita dah siap tu, kita dapatlah M dia yang ni. Jadi yang ni adalah X. Kita tengok depan X ni apa dia. So depan X tu adalah M. M sama dengan negatif 3/2. Bila kita dah dapat ni, kita anggap M1. So, terbalikkan M2, tab tuta, terbalik atas bawah, 2/3. Ni dah jalan kira dah ni. Okay. So, kita dapat M2, 2/3. Okay. So, bila kita dah ada kecerunan, kita pun bolehlah buat persamaan. Okay, buat persamaan kecerunan. Buat persamaan guna rumus Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, jadi kita pun ganti Y, kita akan tolak dengan, okey, ni M dia 2/3, lepas tu X tolak, ni yang wajib ada. Y1 dengan X1 tengok koordinat mana kita nak ambil. Jadi kita ambil koordinat 8, 12. Okey, jadi 12 ni akan ganti dekat Y, 8 ni akan ganti dekat X. Jadi Y tolak 12. 8. X tolak 8. Okey. So, kita dapatlah. Kita nak hilangkan pecahan ataupun tidak ni. Okey. Jadi, kalau kita nak hilangkan pecahan, tak nak persamaan dan bentuk pecahan, yang ni kita hilangkan, pergi darat dengan sebelah. Okey, yang atas kita darat dengan yang ni. Okay. So, kita akan dapat 3Y tolak 36 sama dengan 2X tolak 16. Okey. Jadi, 3Y sama dengan 2X. 36 sini, dia akan jadi positif. Jadi, 36 tolak 16. 3 tolak 1, jadi dapat 2. 6 tolak 6, kosong. Jadi, dapat tambah 20. Okey. Jadi kalau nak suruh X dengan Y kat depan, dia akan jadi 3Y tambah 2, tolak lah, sorry. Tolak 2X sama dengan 20. Jadi kalau tinggalkan dalam bentuk kat atas ni dah betul dah. Okey. Sama je, dia kira setara sahaja. Okey, next. Soalan nombor 2. Rajah menunjukkan pelan sebuah bangsa berbentuk segi empat tepat. Okey.
Ni berbentuk segi empat tepat. Okey, sebatang paip yang paling pendek akan disambung daripada, ni bangsal lah ni. Sebatang paip yang paling pendek akan disambung dari paip utama. Jadi ni adalah paip utama. Okey. Cari koordinat titik paip yang disambung di bangsal. Okey. Jadi dia nak yang paling pendek. Bila nak paling pendek, kita kena ambil jarak yang tegak lah. Ataupun berserenjang. Dia mesti berserenjang macam ni. Kalau sengit, dia makin sengit makin jauh. Tetap ni, bila sengit, dia makin jauh. Maksudnya dia berserenjang, bersudut tegak. Jarak ni dengan sampai sini. Okey. Jadi dia nak tahu koordinat titik paip yang disambung di bangsal. Ni bangsal. Jadi sinilah untuk paip tu. Kat sini. Okay, jadi cikgu label ni sebagai koordinat A lah. Okey. Jadi kalau dari segi gambar rajah ni kita nampak ni dia bersambung dengan tengah-tengah ni. So dia adalah titik tengah. Okey. Sekiranya kita tak sure dia titik tengah ataupun tidak, kita kena guna persamaan serentak. Okey, jadi cikgu ajar yang titik tengah dulu ya. Titik tengah. So titik tengah sama dengan, kita ambil koordinat A dengan B. Okey, koordinat A dengan B. Jadi kita ada 38 dengan 72. Okey, jadi titik tengah senang je. Kita ambil X tambah X. Saya buat bawah ni sikit. X tambah X jadi 3 tambah 7. Kena bahagi 2 lah tengah. 8 tambah 2 per 2. Okey. Jadi kita akan dapat ni 10 bahagi 2, 5. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, sekiranya kita tak sure, betul ke titik tengah? Kita tak sure, jadi kita kena buat persamaan serentak. Cari persamaan yang AP dengan AB. Okey, cikgu tunjuk macam mana nak buat. Okey, jadi persamaan AB, kita kena cari M dahulu, panjang sikit lah. Tapi kalau kita tak sure, memang kena buat macam ni juga. Okey. Kita tengok markah lah. Kalau markah panjang tu maksudnya panjang dah penyelesaian dia. Kalau markah sikit tu, sikit je lah. Okey. So, M, kita tolakkan koordinat pertama dengan koordinat kedua. Okey. Jadi, 8 tolak 2. Tolak X pula. 3 tolak 7. Jadi, akan dapat 6 per 4. Bawah ni negatif. So, dapat negatif 3 per 2. Okey, maksudnya yang tu kita dapat M1 dia. M1 untuk yang ni. Jadi, persamaan untuk garis yang ni adalah, okey, kita akan guna koordinat mana? Koordinat. Katakan, awak nak ambil koordinat mana ni? Okey, katakan cikgu ambil 7, 2. Okey, kita pun ganti dalam persamaan. Y sama dengan, okey, kita guna Y tolak Y1 lah. Okey, jadi Y tolak Y1, Y tolak ahem sama dengan M negatif 3 per 2, X tolak ahem. Kosongkan dulu. Jadi ahem ni kita akan ganti sini, ganti sini. Okey, so Y tolak 2, X tolak 7. Jadi kita akan dapat Y, jadi yang ni cikgu nak buat Y je kat depan. So, cikgu tak hilangkanlah pecahan. Okey. Jadi, Y tolak 2 sama dengan, yang ni kita darab ke dalam, negatif 3 per 2 X tolak. Yang ni atas darab atas. Jadi, dapat tolak-tolak jadi 21. 3 darab 7. Jadi, dapatlah 21 per 2. Okey, jadi Y sama dengan, yang negatif 2 pindah sini jadi tambah. Negatif 3 per 2 X tambah 21 per 2 tambah 2. Awak akan dapat 25 per 2. Okey. Jadi ni dapat persamaan pertama untuk yang ni baru. Okey, ni persamaan pertama. Lepas tu kena dapatkan persamaan kedua. Jadi bila berserenjang, yang ni tadi M1. Lepas tu tukar pada M2. Jadi M2 bila berserenjang, dia akan
Okey. Terbalikkan atas bawah. Terbalik atas bawah. Lepas tu tukar tanda. Tuta. Tab tuta. Jadi terbalikkan atas bawah 2/3. Tukar tanda negatif jadi positif. Okey, jadi kita guna kaedah yang sama. Kita buat persamaan tadi. Kita ambil koordinat yang ada pada garis lurus PA ni 8, 7. Jadi kita guna Y tolak Y sama dengan isi M dia. Lepas tu X tolak X. Tak tahu X dengan Y ni apa, ambil koordinat ni. Kena silang Y dan X ni. Ni untuk Y, ni untuk X. Takut awak salah ambil. Salah isi. Tu cikgu buat anak panah tu. 7, sini 8. So, Y tolak 7 sama dengan 2/3. X tolak 8 darab 2, 16/3. So, yang negatif 7 pindahkan. Jadi, awak tekan kalkulator. Negatif 16/3 tambah 7. Okey, jadi awak akan dapat tambah 5/3. Okay, jadi awak dapat persamaan kedua ni. Jadi bila dapat persamaan kedua ni, kita boleh guna kalkulator. Tapi kalau guna kalkulator, kena susun lah X, Y. Lepas tu nombor kan. Kalau macam ni, boleh guna persamaan serentak. Gantikan persamaan pertama dekat yang kedua. Jadi yang ni, Y dah sama dengan Y. So, kita ambil yang sebelah sini lah. Samakan yang sebelah sini. Okey. So, kita samakan. Jadi, ambil ni 2/3 X tambah 5/3 sama dengan negatif 3/2 X tambah 25/2. Okey. Jadi, ni tak perlu hilangkan pecahan pun tak apa. Sebab kita boleh tekan je kalkulator. Tak ada masalah. Okey. Jadi, X sama-sama X. Yang ni pindah. Jadi, dia jadi tambah lah. 2/3. 2/3 tambah dengan 3/2. So, kita akan dapat shift ABC. Akan dapat 13/6. Ada X lah. Okey. Lepas tu, yang ni terpindah belah sana. 25/2. 25/2 tolak dengan 5/3. So, awak akan dapat 65/6. Jadi, nak X 65/6 bahagi dengan 13/6. Jadi, dapat 5. Okey, bila kita dah dapat X dia 5, kita carilah Y. Kita gantilah dalam mana-mana persamaan untuk dapatkan Y. Jadi, Y sama dengan, nak ganti persamaan mana ni? Okey, ambil yang ni. 2/3 darab 5 tambah 5/3. Jadi, bila awak selesaikan, awak akan dapat ni 10/3. 10 tambah 5, 15/3 dapat 5. Jadi, sama. Maksudnya betul lah titik tengah. Okey. Jadi, kalau kita tak sure titik tengah atau tak, kena buat macam ni. Memang panjang. Okey. Seterusnya, soalan B. Kalau ikut yang ni je lah penyelesaian dia. Titik tengah. Okey, yang ni. Yang ni. Okey, lepas tu terus pada soalan B. Ini untuk pengetahuan lah sebab nanti ada soalan penyelesaian masalah nanti melibatkan persamaan serentak. Awak dah nampak dah. Macam mana nak buat. Okey. Soalan B. Panjang longkang yang perlu dibuat untuk menanam paip itu ke bangsal. Okey. Jadi nak tanam paip ke bangsal. Jadi paip yang asalnya ni nak ke bangsal kat sini lah. Sini ke sini. That's mean dia nak jarak AP. Jadi AP sama dengan, okay, kita tulis koordinat A.
Koordinat A dah ada. Cikgu tak boleh guna A lah ni. Cikgu kena guna B dah ada. C. Okey. Jadi koordinat C ialah yang kita dapat ni 5, 5. Okey, ni koordinat C. Di tengah ni tadi adalah koordinat C. Okey. Jadi koordinat yang kita nak cari jarak dia P. Jadi PC lah, bukan PA. Okey, jadi PC je, bukan APC. P adalah apa dia? 8, 7. Okey, so kita nak guna rumus jarak. Rumus jarak, kita tolak. Mana dah rumus jarak cikgu? Sekejap ya, cikgu cari rumus jarak. Alamak, jumpa ke tak ni rumus jarak? Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa. Okey. Ni rumus jarak. Okey. Ni titik tengah tadi. Jadi kita pun rumus jarak kita kena tolak X dengan X. Jadi nampaknya X yang besar duduk kat bawah. Jadi yang bawah tolak atas. Tolak. So 8 tolak 5 kuasa 2. Okey. Ambil yang kurungan sebelah sini pula. 7 tolak 5 kuasa 2 tengah-tengah tambah. So ada 3. Okey. Jadi 8 tolak 5 dapatlah 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Jadi 9 tambah 4 dapatlah 13. Okey, tekan kalkulator. Muka kuasa 13. Muka kuasa 13 dapatlah 3.6056. Okey, kalau ambil 4 angka berarti 606.